Dan salam satu Malaysia, Nasional 5 bersama saya Muhammad Taufik Muhammad Noh. Fokus utama hari ini, kerajaan diminta gubal undang-undang baru kawal aliran maklumat. Langkah berkesan dikaji, pastikan pelaksanaan GST tidak bebankan rakyat. Pertandingan 4 penjuru di PRK Permatang Pau. Lintas langsung negeri pula, kita akan bersama dengan Damia Cassandra dari Sarawak dan Jovina Jimlajim dari Sabah. Selain lintas lagi dari sekitar kempen Raya Kecil Rompin dan Permatang Pau. Semuanya seketika nanti. Kerajaan seharusnya menggubal satu undang-undang baru bagi mengawal aliran maklumat dalam media sosial. Menurut Presiden Persatuan Pesara Kerajaan Malaysia, Tan Sri Wan Mahmud Pawante, meskipun ada Akta Hasutan dan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC 1998, ia tidak mencukupi kerana maklumat tidak sahih yang tersebar secara meluas tanpa kawalan. Tambahnya, kedua-dua akta itu turut bertanggungjawab terhadap media cetak dan elektronik. Sekiranya wujud satu akta khusus untuk menapis aliran maklumat hanya dalam media sosial akan memudahkan kawalan penyebaran fitnah secara sistematik. Selain itu, tiada gatekeeper dalam media sosial menyebabkan sebarang maklumat sama ada yang benar ataupun palsu disebar dalam sekelip mata. Tan Sri Wan Mahmud bercakap kepada media di Ibu Negara. Beliau mengulas kebimbangan beberapa pihak terhadap penyebaran pelbagai maklumat menerusi media sosial termasuk unsur-unsur lucah yang boleh mempengaruhi golongan muda. Menerusi penggubalan Akta Pencegahan Keganasan POTA yang diluluskan, kerajaan dapat menangani isu kegiatan dan ancaman pengganas termasuk kumpulan militan IS. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, bagaimanapun akta tersebut akan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong terlebih dahulu sebelum diwarta dan dikuatkuasakan. Dengan terlulus undang-undang tersebut, maka pindaan-pindaan undang-undang tersebut dengan sendirinya kita mempunyai satu prasarana ataupun infrastruktur undang-undang yang mencukupi untuk menangani masalah tangkapan di bawah terorisme. Dia bukan tertumpu kepada undang-undang ni, tidak tertumpu kepada IS saja. Undang-undang ini akan menumpu kepada semua pihak yang subscribing kepada terorisme. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2014 Jabatan Imigresen Sabah dan Labuan. Tambah Datuk Seri Wan Junaidi, kerajaan akan terus menjalankan taklimat penerangan mengenai penyebaran ideologi IS melalui media sosial yang diharamkan di negara ini. Institusi pendidikan seperti sekolah, kolej dan institut pengajian tinggi antara yang menjadi tumpuan penerangan tersebut. Pada majlis ini, seramai 82 pegawai dan kaki tangan Jabatan Imigresen Sabah dan Labuan menerima anugerah masing-masing. Pelajar diingatkan agar lebih bijak menggunakan teknologi ICT terutama apabila berkongsi maklumat dalam media sosial. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata, tindakan menyebar sesuatu maklumat yang belum sahih boleh mengundang masalah jika maklumat yang disebar itu palsu. Kepesatan dunia teknologi dilihat banyak mempengaruhi kehidupan seharian terutamanya dalam kalangan pelajar. Selain itu, terdapat juga pihak tertentu yang cuba mempengaruhi golongan muda untuk menyertai kumpulan militan negara Islam IS. Ujar Tan Sri Khalid, IS mengeksploitasi sepenuhnya media sosial kerana melihat jaringan tersebut sebagai media komunikasi yang sering digunakan pakai golongan remaja. Risikan turut mendapati kebanyakan remaja yang mudah terpengaruh dengan propaganda IS adalah dari kalangan yang bermasalah sama ada keluarga, sosial atau personaliti pelajar itu sendiri. Beliau berkata demikian sempena perbarisan peringatan dan perkhemahan tahunan Kor Kadet Polis Peringkat Negeri Perlis di Kem Tasoh. Teks ucapan beliau disampaikan Timbalan Ketua Polis Perlis ACP Mat Zukir Mat Isa. Pada masa ini, terdapat 1,209 ahli Kor Kadet Polis melibatkan 25 buah sekolah menengah di seluruh negeri Perlis. Malaysia yakin usaha kerajaan dalam menubuhkan organisasi seperti Yayasan Gerakan Kesederhanaan GMM sejak 5 tahun lalu merupakan antara mekanisme terbaik membantras fahaman ekstrim yang menular di peringkat dalaman dan global.
Timbalan Menteri Luar Dato' Hamzah Zainuddin bercakap pada majlis debat terbuka sempena mesyuarat Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC di New York. Mesyuarat yang berakhir semalam bertema peranan belia dalam membantras keganasan ekstrim dan mempromosikan keamanan. Dalam bahasnya, Dato' Hamzah juga menegaskan peranan belia masa kini mampu menyumbang ke arah pembentukan proses keamanan sejagat. Beliau mengajak lebih ramai tampil membincangkan isu Syria dan melancarkan misi bantuan kemanusiaan ke negara bergolak itu. Pada lawatan kerja rasmi ini, Dato' Hamzah turut berkesempatan bertemu Setiausaha Agong PBB Ban Ki-moon dan bertukar pandangan mengenai konflik di Yaman dan Burundi. Kawalan keselamatan di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC, lokasi penganjuran sidang kemuncak ASEAN ke-26 mula diperketat. Langkah itu serentak dengan mesyuarat prasidang yang bermula sejak semalam. Perinciannya bersama dengan Ivan Toh di Pusat Media KLCC. Silakan Ivan. Ya, Taufik, pihak pengurusan KLCC telah pun meletakkan notis khas di semua laluan-laluan masuknya untuk memaklumkan kepada orang ramai bahawa bangunan ataupun lokasi ini telah pun ditutup kepada orang ramai maupun pelawat-pelawat buat sementara waktu bermula hari ini sehingga Selasa nanti, khusus untuk penganjuran sidang kemuncak ASEAN ke-26. Dan aspek keselamatan ataupun kawalan ini telah pun dipertingkatkan dan diberikan kepentingan dan juga keutamaan khususnya menjelang ketibaan pemimpin-pemimpin maupun ketua-ketua negara yang menjelang tiba di Kuala Lumpur hari ini dan juga esok. Dan ini juga penting untuk mencerminkan lagi kredibiliti Malaysia dalam penganjuran acara-acara berprestij seperti ini. Dan hanya petugas-petugas seperti petugas media, petugas teknikal, petugas keselamatan yang mempunyai PAS seperti ini sahaja yang dibenarkan akses kepada lokasi-lokasi persidangan. Baiklah, untuk bercerita mengenai lanjut dan maklumat lebih lanjut mengenai penyelarasan keselamatan ini, kita bersama dengan Kamal Firmansyah. Kamal, teruskan. Baik, Evan, selain memberi tumpuan kepada persidangan ASEAN, nampaknya kawalan keselamatan juga perlu dititik beratkan. Ia bagi memastikan persidangan tahun ini berjalan lancar dan juga dari segi kawalan keselamatan juga dapat diberi satu jaminan bagi memastikan semuanya dalam keadaan yang baik. Justru untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dengan bagaimana kawalan keselamatan dijalankan dalam persidangan kali ini, bersama dengan saya kini ialah Ketua Perhubungan Media ASEAN, Muhammad Adam Jayabalan. Baik, terima kasih kerana sudi untuk ditemu ramah. Berulang sekali, ini merupakan penganjuran persidangan yang cukup besar. Dan di pihak Tuan sendiri, bagaimana pihak Tuan untuk menguruskan gerakan media secara menyeluruh? Pihak media akan menggunakan laluan ini untuk membuat liputan persidangan ASEAN yang ke-26 ini. Mereka akan digunakan pass access yang diberi kepada setiap media untuk melalui kawasan ini. Kawasan ini akan menjadi pihak PDRM akan menggunakan mesin scan di mana semua petugas media perlu scan peralatan mereka yang mereka bawa ke dalam dewan ini sebelum mereka buat liputan dalam dewan. Dan bagaimana pula dari segi persediaan pihak Tuan untuk hari kemuncak pada 2 hari akan datang? Bagaimana dengan persediaan pihak Tuan? Untuk persediaan yang akan datang pada hari kemuncak itu, kita telah mengatur untuk pergerakan media dan pergerakan delegasi tidak menggunakan pintu yang sama. Jadi mereka ada akses pintu yang tertentu sahaja dan hanya boleh masuk dengan diiringi oleh pegawai perhubungan media sahaja. Dan untuk persidangan kawasan-kawasan yang larangan itu, hanya juru gambar saja boleh mengambil rakaman, ambil gambar lah. Yang lain seperti video mereka akan mendapat bahan daripada RTM yang sebagai host podcast. Terima kasih kerana sudah berkongsi pandangan dan juga informasi bersama saya dan juga bersama penonton TV1. Terima kasih. Ambassador, itu antara perkara yang boleh kami kongsikan pada masa ini. Dan untuk liputan seterusnya berkait dengan persidangan ASEAN, dan terus saya bersama dengan Ivan di sana. Silakan Ivan.
Ya, Kamal, terima kasih. Baik, Saudara Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak juga pagi tadi meluangkan kesibukan dan kesempatan beliau untuk meninjau lokasi penganjuran sidang kemuncak ASEAN di KLCC ini. Perdana Menteri melihat sendiri perjalanan ratai persiapan bagi Majlis Makan Malam Gala sempena sidang kemuncak ASEAN di KLCC ini yang akan diadakan pada malam esok, dan seterusnya meninjau beberapa lokasi mesyuarat serta persidangan sebelum mesyuarat peringkat menteri-menteri luar ASEAN yang juga akan diadakan pada hari esok. Beliau diiringi Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman dan juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamed dan pegawai-pegawai kanan Sekretariat Kebangsaan ASEAN. Baik, antara yang menjadi tumpuan hari ini beberapa mesyuarat yang telah pun diadakan dan masih lagi berlangsung buat masa ini. Mesyuarat persiapan bagi sidang kemuncak ke-11 kawasan pertumbuhan Timur ASEAN, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina ataupun BIM IAGA. Ditubuhkan lebih 2 dekad lalu, BIM IAGA merupakan inisiatif kerjasama ekonomi serantau dalam Asia Tenggara, dan tujuan utama penubuhannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup penduduk di kawasan kerjasama agar sejajar dengan arus pembangunan melalui pertambahan aktiviti perdagangan, pelaburan dan pelancongan. Melaluinya sumber tenaga kerja, produk maupun perkhidmatan dapat dieksploitasi, merentasi sempadan dan seterusnya menyokong pertumbuhan ekonomi ASEAN secara keseluruhan. Dan sejak 1994 banyak program dan projek telah pun berjaya dilaksanakan yang juga telah pun memberi impak serta manfaat kepada negara. Antaranya yang berkaitan dengan pangkutan dan perkhidmatan perkapalan, pelancongan, fasiliti perdagangan ataupun CIQS, industri pertanian, perikanan dan juga pembinaan. Dan sidang kemuncak BIM IAGA ke-11 yang berlangsung serentak dengan sidang kemuncak ASEAN ke-26 yang akan diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Langkawi pada 28 April nanti. Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah, Presiden Indonesia Joko Widodo dan Presiden Filipina Benigno Aquino dijadual turut serta dalam persidangan itu yang akan dipengerusikan sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. We would like to see tourism is one of the area because Sabah actually in Cape Somali is very popular with foreign tourists, and that could be one area. And ecotourism will help the people, the community. That's one of course. But in terms of other project, including the cultivation of food product. And also, BIM IAGA is also identified as a food basket for ASEAN. So there's a lot of potential in terms of food production and food cultivation. So that also an area that we hope to further encourage private sector. Baik, itu antara perkembangan yang boleh saya kongsikan buat jam ini, khususnya sekitar berlangsungnya mesyuarat prasidang sidang kemuncak ASEAN ke-26 di KLCC ini. Baik, kami akan rangkumkan lagi perkembangan selanjutnya dalam Nasional 8 nanti. Saya Ivan Toh, saya kembalikan bersama Taufik di Studio 3 Angkasa Puri. Silakan Taufik. Terima kasih Ivan dengan laporan tadi. Kempen pilihan raya kecil Parlimen Permatang Pauh bermula secara rasmi selepas selesai proses penamaan calon pagi tadi. Laporan lanjut bersama dengan Atikah Muhammad Naim di Pusat Operasi RTM di Bandar Baru Perda, Pulau Pinang. Silakan Atikah. Taufik, terima kasih di Angkasa Puri. Saudara, bukan perkara yang mudah. Pertandingan 40 juru antara BN, PKR, Parti Rakyat Malaysia PRM dan seorang lagi calon bebas di Permatang Pauh kali ini bakal menyaksikan pertembungan sengit antara parti-parti yang bertanding. Pengesahan nama calon yang bertanding diumumkan Pegawai Pengurus Pilihan Raya Jusni Ismail di Pusat Penamaan Calon di Institut Kemahiran Belia Negara IKBN di Bukit Mertajam pagi tadi. Dengan ini, saya mengumumkan bahawa calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya ini adalah seperti berikut. Mengikut susunan di dalam borang 9 ataupun kertas undi. 1. Suhaimi bin Sabudin, Barisan Nasional. 2. Saleh bin Ishak, calon bebas, lambang kunci. 3. Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Parti Keadilan Rakyat PKR. 4. Azman Shah, Parti Rakyat Malaysia.
PRM. Bagi maksud Terdahulu calon BN mengemukakan borang pencalonan pukul 9.03 pagi diikuti Datuk Seri Dr. Wan Azizah dan Azman Shah pada jam 9.05 pagi. Manakala Saleh pada pukul 9.08 pagi. Antara yang hadir sama Timbalan Presiden UMNO Tan Sri Muhyiddin Yassin, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden MCA Datuk Seri Lia Tiong Lai, Presiden MIC Datuk Seri G. Palanival, Presiden Gerakan Datuk Seri Masir Kiong serta barisan kepimpinan UMNO dan BN Pulau Pinang. Turut hadir pemimpin pakatan. Pilihan raya kecil Parlimen Permatang Pau diadakan berikutan penyandangnya. Datuk Seri Anwar Ibrahim hilang kelaikan sebagai wakil rakyat setelah Lembaga Pengampunan menolak petisyen pengampunan diraja. Pada pilihan raya umum lepas, Datuk Seri Anwar mengalahkan Dr. Mazlan Ismail dari Barisan Nasional dengan majoriti 11,721 undi. Parlimen Permatang Pau mempunyai 71,890 pengundi berdaftar, terdiri daripada 71,252 pengundi biasa, 627 pengundi awal dan 11 pengundi tidak hadir luar negara. Pengundian awal akan diadakan pada 3 Mei di Dewan Gemilang Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Tengah dan Balai Polis Kubang Semang. Manakala pengundian biasa pada 7 Mei di 132 buah saluran di 25 buah sekolah di kawasan tersebut. Pilihan raya kecil Permatang Pau adalah pilihan raya kecil ke-10 selepas pilihan raya umum ke-13 yang berlangsung pada 5 Mei 2013. Rasa keyakinan saya cukup tinggi sekarang ini bila saya nampak dengan sokongan padu di belakang saya jentera-jentera yang telah ada untuk bekerja dalam kempen pilihan raya pada kali ini. Saya berharap, saya dah merayu kepada seluruh warga Permatang Pau, masa inilah yang paling kita tunggu-tunggu untuk kita pilih wakil yang betul-betul boleh bekerja untuk kita dan yang ada di kawasan setiap masa. Itu saya terpulanglah kepada pengundi-pengundi. InsyaAllah kita harap. Ya, InsyaAllah. InsyaAllah saya rasa InsyaAllah mereka akan ada hikmahnya dan memilihlah. Memanggungkan dakwah dan juga pembangunan sosial lah. Jadi dalam bangunkan dakwah ni adalah memperkasakan gerakan dakwah bagi ke tahap yang lebih baiklah. Sementara itu, Timbalan Presiden UMNO Tan Sri Muhyiddin Yassin memberitahu semangat perpaduan dan kesatuan parti memberi keyakinan kepada Barisan Nasional BN untuk menang di Permatang Pau. Selain jentera pilihan raya paling tersusun yang pernah disaksikan, faktor calon anak tempatan yang memberi komitmen sepenuh masa untuk berkhidmat kepada penduduk kawasan itu antara yang turut dipertaruhkan. Ini medan BN memperjuang nasib penduduk yang sebelum ini dilihat agak terabai di Permatang Pau. Percaya Suhaimi akan berada di kawasan ini sepanjang masa. Saya curiga kalau ada calon lain yang dipilih, tidak ada masa yang diberikan untuk memberi pembelaan yang adil kepada penduduk setempat. Suhaimi, dia duduk di sini, akan berada di sini dan akan bertemu dengan pengundi setiap hari. Dia tak ada jadi kawasan Dewan Negeri lain. Macam ada calon kita yang bertanding hari ini, ada juga kawasan di Kajang. Jadi bagaimana nak jaga Kajang, nak jaga Permatang Pau, saya sukar untuk mempercayai kalau dia kata dia boleh berlaku adil dari segi pembahagian tugas. Berilah peluang kepada BN untuk membela nasib rakyat. Kepada pengundi Parlimen Permatang Pau, Tan Sri Muhyiddin turut berjanji akan memberi komitmen sepenuhnya kepada penduduk sekiranya diberi mandat. Jadi saya sekali lagi merayu kepada penduduk di Permatang Pau, bagi peluanglah kali inilah untuk kita menjadi wakil di sini
dan saya telah menyatakan dalam ucapan saya 2 hari lepas, kita akan bersedia untuk menjadikan Permatang Pauh kawasan anak angkat kita dan perempuan kita, melihat aspek-aspek yang diperlukan. Dan saya rasa memang tiba masanya lah rakyat beri peluang sekali kepada Barisan Nasional untuk membolehkan kita memberi perkhidmatan. Bukan saja wakil rakyat Barisan Nasional beri perkhidmatan, yang paling penting jentera dan juga kerajaan persekutuan Barisan Nasional akan dapat membantu rakyat di Permatang Pauh. Saya lihat orang Permatang Pauh nak kena lihat bahawa untuk menjadi wakil rakyat bukan semata-mata kerana kepentingan peribadi ataupun keluarga, tapi sejauh mana wakil rakyat dapat memberikan servis membela rakyat di Permatang Pauh. Jadi jentera pemuda Barisan Nasional akan banyak memberi tumpuan seperti biasa kepada pengundi muda yang ada di kawasan ini. Dan calon kita pun calon yang datang daripada kilang pemuda, pernah menjadi naib ketua pemuda UMNO bahagian pada penggal yang lepas. Baik, sementara itu di Permatang Pauh, pengundi di kalangan masyarakat India dan Sikh mewakili sejumlah 4,532 orang atau kira-kira 6% daripada keseluruhan 17,890 pengundi yang berdaftar. Walaupun bersifat minoriti, namun mereka tetap menyuarakan sokongan terhadap calon bertanding dan berharap dapat menyaksikan calon muka baru mewakili mereka. Harap pembangunan akan dilancarkan di Seberang Jaya, dan kami penduduk di Seberang Jaya kaum Sikh akan membina sebuah rumah ibadat Gurdwara Sahib di Seberang Jaya. We fully support the candidate that will bring development to the constituency of Seberang Jaya, and we hope we can work with him. Menyedari kepentingan peranan kaum ini dalam PRK akan datang, MIC Negeri melancarkan bilik gerakan untuk parti sayap BN itu di Permatang Pauh, Seberang Jaya. Pelancaran disempurnakan Datuk Seri Ahmad Mazlan, Timbalan Menteri Kewangan Datuk Ahmad Mazlan ketika ditemui mengulangi pendirian kerajaan yang terus komited dan bersungguh-sungguh untuk mengubah nasib kaum India di negara ini, amnya dan di Permatang Pauh khasnya. Baik, sekian sahaja lintas langsung di perkarangan bilik operasi di Permatang Pauh buat ketika ini, dan pastinya banyak lagi paparan-paparan akan menyusul jam 8 malam nanti menerusi berita nasional. Baiklah, berbudi pada tanah pasti membuahkan hasil lumayan. Ia dibuktikan sekumpulan peserta Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM di Rompin. Itu antara paparan berita kempen pilihan raya kecil Parlimen Rompin bersama dengan Redwin Robin. Silakan Redwin. Baik Taufik, terima kasih. Perkembangan semasa pilihan raya kecil Parlimen Rompin menyaksikan Menteri Besar Datuk Seri Adnan Yaakob membidas parti pembangkang yang memutar belik isu rumah generasi kedua Felda dalam kempen pilihan raya kecil itu. Datuk Seri Adnan juga kesal kerajaan dituduh tidak bersungguh-sungguh menyediakan rumah yang selesa kepada peneroka Felda. Sebaliknya, Datuk Seri Adnan menjelaskan perkara itu sedang diusahakan secara berperingkat-peringkat. Usaha tersebut tertangguh kerana faktor ketiadaan tapak tanah yang sesuai untuk pembinaan rumah bagi golongan berkenaan. Setakat ini, kerajaan sudah menyelesaikan isu projek perumahan generasi kedua di Felda Mempaga, Felda Cini dan Felda Jengka kerana ketiga-tiga kawasan itu tidak menghadapi masalah tapak tanah. Kadar permintaan tu dengan kadar penyediaan rumah berkenaan tu dia tak selari. Orang minta ramai dan nak cepat. Kita pula melaksanakannya agak perlahan. Perlahan bukan kenapa. Pertama sekalinya, ini adalah urusan Felda dan kerajaan persekutuan yang menyediakan dana jika ada, dan kita di kerajaan negeri menyediakan tapak jika ada. Datuk Seri Adnan ditemui media selepas majlis penyampaian hadiah pelajar cemerlang dan beasiswa sekolah menengah di SMK Bandar Tun Razak Muazzam Shah. Pada majlis itu, 42 pelajar menerima hadiah pelajar cemerlang manakala 784 lagi menerima beasiswa sekolah menengah sumbangan Yayasan Pahang. Mengusahakan tanah seluas antara 2 hingga 5 ektar dengan tanaman sayur-sayuran boleh mendatangkan pendapatan sebanyak RM5,000 sebulan.
Itulah sebabnya peserta yang berjaya menyertai projek Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM berasa amat bertuah. Memang saya bertuah, saya rasa. Sebab dengan kita menjadi petani ini, pendapatan saya bertambah dan terjamin. Sabri Saleh adalah seorang daripada 13 petani yang dipilih menyertai projek TKPM yang membabitkan kawasan seluas 40 hektar di sepanjang Rompin. Beliau menyertai projek ini sejak 2009 dengan mengusahakan sayur-sayuran seperti lada dan bendi. TKPM merupakan projek kerjasama Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dengan kerajaan negeri. Kedua-dua pihak mengeluarkan peruntukan yang tinggi dengan menyediakan tapak tanah dan prasarana. Biasa tu dia bantu kita tu atas itu jalanan tu dia buat bagi kita. Itu yang sudah kos tu sudah tinggi yang dapat keluarkan. Kawasan Parlimen Rompin mempunyai 3 taman kekal pengeluaran makanan TKPM. Selain Sepayang, TKPM Muazzam Shah ditanam dengan buah-buahan dan TKPM Jangla dekat Tanjung Gemuk dengan tanaman kontan seperti jagung dan kacang tanah. Yang sini kita masih ada lebih kurang dalam 40 hektar lagi lah yang belum diusahakan. So itu kita akan buat untuk pasal 3 lah. So sekarang ni kita ada pasal pertama sasaran seluas 40 hektar dan di Jambu Batu kita ada 18 hektar lah. Daripada 13 peserta TKPM Sepayang, 7 pesertanya memperoleh hasil pendapatan sebanyak RM5,000 sebulan. Jabatan Pertanian menyiasatkan semua peserta mencapai tahap tersebut tidak lama lagi. 1 bulan lebih kurang dia musim kan. Musim dia kira macam dia kira 1 musim. 1 musim dia di kawasan sini TKPM satu musim lebih kurang 100 tan sayur. Jual pasaran di Selayang, di Johor Bahru, di Kulai, di Longping. Peserta TKPM dipilih secara teliti meliputi beberapa peringkat pemilihan membabitkan pelbagai peringkat jawatan kuasa. Yang daripada kita pilih pun kita maknanya kalau ikut permohonan memang ramai dan kita akan pilih yang berkaliber lah. Ya, kalau tengok pada kekosongan, kalau kata 15, kita masukkan 15. Keseluruhannya terdapat 20 TKPM di Pahang yang ditanam dengan pelbagai jenis sayur-sayuran dan buah-buahan. Parlimen Rompin kini menjadi tumpuan menjadikan daerah ini dikunjungi bukan sahaja petugas parti politik bertanding juga media tetapi juga masyarakat luar. Selain terkenal dengan industri pertanian dan pelancongan, pengunjung juga sangat tertarik dengan hidangan makanan penduduk setempat. Selain udang galah, nasi dagang yang sangat popular dalam kalangan masyarakat pantai timur juga sangat laris. Lebih-lebih lagi nasi dagang daun simpul Kak Teh. Cik Long yang lebih dikenali dengan panggilan Kak Teh berusia 60 tahun, mewarisi perniagaan nasi dagang daun simpul ini sejak turun-temurun. Mengimbas kembali asal-usul daun ini, Kak Teh mengakui daun simpul sepanjang dan selebar lebih secengkal tangan orang dewasa ini boleh diperoleh secara percuma di kawasan tanah lembap dan berpaya sekitar daerah Rompin. Sebelum digunakan, daun ini direndam dalam air bersih bagi memastikan ia benar-benar bersih dan selamat dan tidak ada pencemaran. Nama daun ini dikaitkan dengan cerita orang tua dahulu yang membuat penanda dengan menyimpul daun ini bagi mengelakkan mereka tersesat ketika masuk hutan. Dalam sehari dengan bantuan anak-anak, Kak Teh mampu menjual nasi dagang sebanyak 40 kg bermula seawal pukul 6.30 pagi dan berakhir 9 pagi di Bandar Lama Rompin berhampiran JT Nelayan Kuala Rompin. Kalau Kak Teh saya nak daun simpul, okey, saya panggil anak saya cari. Boleh. Saya sentiasa menerima tempahan daripada mana-mana. Nak 100 bungkus ke? Salah satunya di sini ada, kalau ada Allahyarham Jamaluddin Yajis, dia selalu makan kat sini dan selalu panggil saya masak nasi dagang untuk dia. Bagi pengunjung pula, keenakan nasi dagang daun simpul ini memberi pengalaman baharu kepada mereka. Daun yang lebar dan daun yang lembut. Dari segi mungkin ada orang mungkin dia ada kaitan dengan apa dari segi bau dia. Jadi itu yang apa yang digunakan cara meluas. Mana daripada tahun zaman Tok Nenek kita lagi. Zaman Tok Nenek lagi mana yang pengusaha daun apa nasi dagang ni, kalau yang di Rompin ni saya fikir begitulah keadaan dia. Terasa dia ada macam aroma daun dia sendiri, betul dia ada rasa dia yang eksklusif lah. Dia
Betul, sebab diorang kata pun cepat habis. Jadi pagi-pagi lagi datang. Memang tak sah kalau tak dapat nasi dagang nama apa? Kak Teh. Nasi dagang Kak Teh memang famous kat sini, Rompin. Memang sedap. Mesti datang. Tumpah tuah lah juga. Mana ramai di sana, kalau tak cukup di sana, orang datang meja kita sini, sekurang-kurangnya kita dapat juga rezeki melalui air, walaupun tak melalui makanan kan. Dan aktiviti berasaskan perniagaan seperti ini juga sentiasa disokong Majlis Daerah dan pihak Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECER dalam memberi peluang dan galakan kepada penduduk setempat. Baik, setakat ini sahaja perkembangan semasa PRK Parlimen Rompin. Laporan penuh akan kami bawakan kepada anda secara langsung dalam Nasional 8 malam ini. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama Taufik untuk perkembangan selanjutnya. Terima kasih, Radwin. Baiklah, ilmu pengurusan kewangan penting pada masa kini bagi melahirkan generasi yang mampu menguruskan kewangan dengan baik. Ke arah itu, pemimpin masyarakat perlu terlebih dahulu diterapkan dengan ilmu pengurusan kewangan yang cekap. UMNO bahagian Tangga Batu Melaka contohnya mengambil inisiatif menerapkan ilmu pengurusan kewangan kepada pemimpin UMNO di setiap cawangan sebagai landasan untuk UMNO mendahului zaman, khususnya dari segi pengurusan ekonomi yang cekap. Menerusi program Bengkel Latihan Pengurusan Kewangan, anjuran Biro Latihan UMNO bahagian Tangga Batu memberi peluang kepada pemimpin UMNO di pelbagai peringkat bahagian, itu didedahkan dengan ilmu pengurusan keuangan. Program atau bengkel ini boleh memberikan impak yang besar, khususnya daripada segi pengurusan ekonomi. Kerana UMNO perlu dilihat sebagai landasan menahudakan zaman, khususnya dari segi pengurusan ekonomi, keuangan yang melibatkan juga ahli-ahli UMNO di peringkat jawatankuasa bahagian, pemuda, puteri dan juga wanita. Lain daripada itu juga, bagaimana kita boleh menyusun atur kehidupan yang lebih baik, khususnya dalam masyarakat Melayu hari ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Bengkel Latihan Pengurusan Kewangan peringkat DUN Kelebang dan Paya Rumput dengan kerjasama Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK dan Jabatan Tenaga Kerja di Kelebang, Melaka. Bengkel sehari itu disertai lebih 150 peserta terdiri daripada pemimpin UMNO peringkat cawangan di 2 DUN terbabit. Tindakan sesetengah peniaga menaikkan harga barang yang tidak dikenakan GST mempalit imej buruk kepada kerajaan. Sembang itu, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi jaminan langkah berkesan sedang dikaji untuk memastikan pelaksanaan GST tidak menjadi bebanan kepada rakyat. Tan Sri Muhyiddin turut mengarahkan semua agensi penguatkuasa yang terlibat dengan pelaksanaan GST untuk mengambil tindakan segera terhadap peniaga culas. Saya dapat aduan ada setengah-setengah pihak yang mengenakan over the above sales tax. Jadi ini satu perkara yang tak betul. Jadi rakyat patut dapat bayar kurang, dia terpaksa bayar lebih daripada yang sepatutnya. Ini agensi penguatkuasa akan mengambil tindakan. Dan saya telah cakap dengan Datuk Hassan Malik, kalau boleh kita bincang soal tindakan dari segi kuatkuasa undang-undang itu disegerakan. Kalau lama sangat orang tidak melihat pihak-pihak yang melanggar undang-undang ini diberikan hukuman yang setimpal. Jadi itu langkah-langkah dari segi soal perundangan dan penguatkuasaan. Tan Sri Muhyiddin bercakap kepada media di Permatang Pauh, Pulau Pinang. Beliau yakin rakyat akan memahami tentang GST menerusi kempen penerangan secara berterusan. Sementara itu, pelaksanaan GST tidak akan memberi kesan secara langsung terhadap pembelian dalam talian 11 Street yang baru sahaja dibuka di Malaysia. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Selcom Axiata, Datuk Sri Syazali Ramli, pelanggan masih memilih untuk membeli belah secara dalam talian memandangkan ia lebih mudah dan selesa. 11 Street bekerjasama dengan peniaga dalam memberi tawaran harga yang kompetitif bagi pengguna di Malaysia serta menjamin harga paling rendah bagi produk jualan di bawah shocking deals. We hope that given the impact on GST on general products across the market, consumers in Malaysia may look at other alternatives where they can get better deal, or in fact, if they use the term shocking deals, which could even be cheaper than what they consume offline. We rely heavily on 11th Street on that one. Syarikat itu menyasarkan 11,000 peniaga dalam talian akan diperoleh tahun ini selain menjadi peneraju pasaran utama dalam pasaran e-dagang.
Beliau menyatakannya ketika sesi sidang media sempena pelancaran pasaran dalam talian 11 Street di Kuala Lumpur. Syarikat ini menjalankan usaha sama dengan SK Planet dan Celcom Axiata. 11 Street ditubuhkan di Korea Selatan pada 2008 dan berkembang menjadi pasaran dagang terkemuka global dengan 400,000 peniaga berkhidmat untuk 30 juta pengguna di seluruh dunia. Seorang pesara guru tidak menyangka wang yang dilaburkan buat kali pertama untuk membeli sijil simpanan premium SSP, Bank Simpanan Nasional BSN, memberi hasil lumayan. Samsudin Muhammad, 63 tahun dari Terengganu, menang hadiah utama cabutan bulanan Mac 2015, sebuah kereta mewah BMW 320i. Hadiah utama untuk cabutan bulan Mac disampaikan oleh Naib Presiden Kanan BSN, Datuk Miria Hamzah di Wisma BSN Kuala Lumpur. Sebenarnya saya tidak terduga yang saya dapat memenangi hadiah pertama dalam cabutan SSP pada bulan yang lepas. Saya nak gunakan kereta itu untuk family berlawak ke berlawak negeri-negeri di Malaysia. Sementara itu, dengan hanya menyimpan RM70 dalam SSP, peguam dari Pulau Pinang, Benedict A. Anan, 40 tahun, memenangi sebuah Pro 2 Asia bagi cabutan tempatan. Sebenarnya kereta ni saya hadiahkan kepada isteri saya. Dan saya rasa hari ini mungkin beliau akan ambil kereta itu di Penang. Saya memang syorkan kepada penyimpan lain untuk terus simpanan dan tambahkan simpanan. Kerana ini adalah satu produk yang baik. Pada majlis ini, BSN turut mengumumkan senarai nama 14 pemenang cabutan bulanan dan tempatan SSP bagi bulan April 2015. Pemenang utama Lim Siu Ki dari Pulau Pinang akan membawa pulang sebuah Mercedes-Benz E300, manakala 13 pemenang cabutan tempatan akan menerima sebuah Pro 2 Asia setiap seorang. Saya di sini menggalakkan orang ramai untuk terus meneruskan tabiat menyimpan tu satu tabiat yang baik, dan dengan secara tidak langsung bukan saja anda membantu BSN, tetapi anda juga membantu untuk BSN menghulurkan semula bantuan kepada orang ramai towards the nation building. Bertemu kembali. Baiklah, seterusnya laporan langsung negeri-negeri, dan untuk laporan pertama kita bersama dengan Damia Kasana Manja dari Sarawak. Silakan. Terima kasih Taufik di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Tindakan agresif dan tegas diyakini mampu memerangi isu kemasukan pendatang asing tanpa izin parti di negeri ini. Menteri Muda Perhubungan Datuk Lee Kim Shin berkata ini termasuk operasi bersepadu secara besar-besaran bersama pelbagai agensi di seluruh negeri. Dan mulai daripada sekarang masalah itu tidak tertimbul. Kita melihat bahawa sudah ada 3 operasi secara berintegrasi, berintegrasi, iaitu terlibat daripada semua agensi Batam Berkenaan telah diarahkan, dan operasi ini akan berterusan. Beliau ditemui selepas merasmikan program gotong royong perdana kawasan rukun tetangga KRT Kuartus Gunasama Persekutuan Lopeng di Medir. Mengenai kemudahan di kuartus itu, beliau mencadangkan supaya kuartus 80 unit itu dilengkapi dengan kemudahan kamera litar tertutup di setiap blok bagi mengatasi kes kecurian yang sering dilaporkan di kawasan itu. Beliau turut berharap kemudahan-kemudahan lain ditambah seperti taman permainan dan gelanggang untuk kanak-kanak dan remaja menjalankan aktiviti riadah secara lebih aktif. Beliau turut mengumumkan peruntukan khas sebanyak RM5,000 kepada KRT Kuartus Gunasama Persekutuan Lopeng untuk menjalankan aktiviti. Pelbagai aktiviti diadakan termasuk demonstrasi memadam kebakaran, pertandingan kanak-kanak mengutip sampah, kaunter pemeriksaan kesihatan dan daftar pemilih. Kursus jahitan kreatif sepenuh masa yang ditawarkan di Kolej Komuniti Kuching mendapat sambutan yang menggalakkan daripada golongan orang kelainan upaya OKU. Pegawai Perhubungan Awam Kolej Komuniti Kuching, Sani Bojeng berkata kursus perintis yang mula ditawarkan sejak tahun lepas menerima pelatih pertama seramai 10 orang iaitu memenuhi kuota yang ditawarkan. Manakala kumpulan kedua pelatih kursus tersebut bagi tahun ini adalah berjumlah 9 orang. Kursus selama 20 bulan ini memberi pendedahan kepada para pelatih OKU yang dikategorikan sebagai slow learner atau pelajar yang lambat dari segi pembelajaran.
Para pelatih ini merupakan bekas pelajar 5 buah sekolah pendidikan khas di sekitar Kuching yang telah ditemuduga sebelum dipilih untuk menyertai kursus tersebut. Saini ditemui semasa lawatan kerja Ekskul Pelajaran Pengajian Tinggi Sains dan Teknologi, Teknologi Hijau dan Inovasi Negeri Melaka Dato' Haji Mat Yunus Hussein serta rombongan ke Kolej Komuniti Kuching di Semariang pagi tadi. Dalam ucapannya, Dato' Haji Mat Yunus berkata lawatan kerja ini merupakan sebahagian usaha memperbaiki sektor pendidikan Melaka dengan mempelajari perkembangan sistem pembelajaran negeri-negeri lain. Pada lawatan tersebut, ekskul tersebut dan rombongan menghadiri taklimat mengenai Kolej Komuniti Kuching yang disampaikan oleh pengarah kolej tersebut, Haji Saidi Japari, serta melakukan tinjauan ke kelas kursus pendek dan kelas pendidikan khas asas jahitan kreatif. Pemimpin masyarakat di peringkat akar umbi perlu bekerjasama dengan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi memudahkan program dan projek kerajaan dilaksanakan dengan mudah. Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan, Dennis Ngau berkata kerjasama ini juga akan membolehkan rakyat memahami dengan jelas agenda pembangunan kerajaan supaya tidak mudah dimanipulasikan oleh pihak-pihak tertentu yang hanya mengambil kesempatan. Beliau berucap pada majlis penyerahan sijil lantikan baru dan lanjutan perkhidmatan untuk 13 ketua kaum N67 Telang Usan di Pejabat Presiden Miri hari ini. Sementara itu, mengenai dakwaan penolakan Parti Barisan Nasional oleh segelintir penduduk Penan di Long Kerong seperti yang dilaporkan Radio Free Sarawak pada 10 April lalu, pemancar kaum Penan Henense Yuning Bong berharap mereka bijak membezakan mana yang betul dan salah. Saya nasihat agar semua, bukan Long Kerong saja, bahkan semua penempatan Penan yang ada di Baram, oleh kerana Barisan Nasional lah yang dapat bantu dan dapat menolong semualah, bukan Penan saja. Pesta Badudun dan Lumba Kerbau Anjuran Persatuan Melayu Limbang di Kampung Meritam Limbang dilihat mampu menjadi wadah untuk memupuk perpaduan antara masyarakat dan komuniti Melayu di Limbang. Pengerusi persatuan itu, Haji Muhammad Abu Bakar berkata pesta yang memasuki edisi kedua tahun ini turut memaparkan adat, budaya dan makanan tradisional masyarakat Melayu di Limbang. Bertemakan ke arah memperkasa jati diri dan perpaduan Melayu melalui budaya, adat dan adab, beliau berkata ia amat sesuai bagi mengembalikan ingatan terhadap adat dan tradisi masyarakat Melayu yang semakin hilang di teknologi moden. Sebanyak 29 buah kampung Melayu di daerah Limbang mengambil bahagian dalam pesta tersebut. Antara aktiviti yang diadakan ialah pertandingan membungkus kelupis yang menggunakan daun nyirek. Turut diadakan ialah pertandingan futsal, pertandingan seni kraf, parang tempatan, pertandingan lumba kerbau serta persembahan pentas dan kebudayaan. Pelbagai program pendidikan telah dan akan dilaksanakan di bawah Biro Pendidikan Pantai Damai untuk pelajar tahun 6 bagi memastikan mereka mendapat keputusan cemerlang pada peperiksaan UPSR tahun ini. Biro Pendidikan Pantai Damai. Ahli Dewan Undangan Pantai Damai Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata program-program tersebut turut menekankan penglibatan aktif ibu bapa selain para pendidik. Beliau berkata demikian pada perasmian program motivasi tahun 6 yang dihadiri lebih 200 pelajar dari Sekolah Kebangsaan Gersik, SK Pulau dan SK Matu Baru di Kuching. Menurut Dr. Abdul Rahman, antara program terbabit ialah kem motivasi dan program melawat sambil belajar di Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Tambahnya, biro tersebut juga akan mengadakan program khas dengan kerjasama Badan Amal Isteri Menteri Sabati. Ia bagi memberi peluang kepada para ibu di kawasan Pantai Damai beramah mesra selain berkongsi pengalaman mendidik anak-anak cemerlang bersama isteri Ketua Menteri Datuk Petinggi Puan Sri Jamila Anu. Seramai 884 murid dari 13 buah sekolah di bawah kawasan Pantai Damai akan menduduki peperiksaan UPSR pada tahun ini. Jabatan Penerangan Sarawak akan terus memberi penjelasan dan penerangan kepada golongan muda mengenai maklumat yang bersifat propaganda yang sering dihebahkan melalui media sosial. Pegawai Penerangan Bahagian Miri dan Bintulu Muhammad Kaya Igoh berkata ini perlu bagi memastikan anak-anak muda tidak mudah terpengaruh sekaligus terpesong pemikirannya. Katanya antara program yang diadakan ialah aktiviti bersifat ilmiah dan patriotik. Beliau berucap mewakili pengarah Jabatan Penerangan Sarawak pada program Gemilang Siswa Peringkat Sarawak di Sebauh Bintulu. Seramai 300 peserta terdiri daripada pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi di Bintulu dan
Komuniti Satu Malaysia, Darul Sebauh, Bintulu dan Tatau menyertai program itu. Turut diadakan ialah ceramah motivasi yang disampaikan oleh Pegawai Penerangan Sibu, Rosman Zaini. Baik, saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung Nasional 5 petang ini dan seterusnya kita bersama Jovinia di Kota Kinabalu, Sabah. Silakan. Terima kasih Damia di Kuching, Sarawak. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Ahli keluarga serta rakan tentera yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua hadir memberi penghormatan sempena Hari Anzac ke-100 tahun yang berlangsung di Taman Peringatan Sandakan awal pagi tadi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, untuk memastikan pengorbanan pejuang negara itu terus dihargai, rakyat perlu berganding bahu mengekalkan keamanan yang dinikmati ini. Katanya usaha itu boleh direalisasikan menerusi semangat cintakan negara sekaligus mengelak daripada terjebak dengan perbuatan yang boleh menimbulkan persengketaan kaum dan menggugat kedaulatan negara. Demikian ucapannya sempena Hari Anzac di Taman Peringatan Sandakan. Teks ucapannya dibacakan oleh Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Seri Panglima Haji Masidi Manjun. Sementara itu, dalam sidang media kemudiannya, Datuk Masidi berkata, sambutan Hari Anzac merupakan peluang terbaik untuk mempromosi sektor pelancongan negeri. Dan harapan kita ialah Anzac Day ini bukan saja satu peringatan perang, tapi satu secara tidak langsung satu peluang bagi kita untuk memperkenalkan Sandakan dan juga Sabah dari segi pelancongan, dan dia sedikit sebanyak memperkenalkan Sandakan dan Sabah secara amnya kepada orang-orang Australia. Hari Anzac diadakan setiap 25 April bersempena peristiwa pendaratan tentera Australia dan New Zealand di Semenanjung Gallipoli di Turki untuk misi Perang Dunia Kedua. Sementara itu, dalam majlis sama, Timbalan Menteri Pertahanan, Datuk Abdul Rahim Bakri, mengingatkan rakyat bahawa pertelingkahan dan perbezaan akan dapat diatasi melalui rundingan diplomasi. Menurut Datuk Rahim, Malaysia sebagai sebuah negara yang mencintai keamanan akan terus menjadikan diplomasi sebagai cara untuk menyuarakan hasrat negara sederhana menyelesaikan konflik yang dihadapi. Beliau turut berharap semua negara komited mengadakan rundingan diplomasi bagi mengelak peperangan selain memastikan dunia sentiasa aman. Mengenai sambutan Hari Anzac, beliau berkata ia merupakan inisiatif terbaik bagi memperkukuh hubungan antara Malaysia dan Australia. Katanya Malaysia dan Australia banyak berkongsi sejarah yang sama pada zaman lampau dan menerusi tragedi MH370 juga, ternyata hubungan diplomasi Malaysia dan Australia semakin kukuh. Rakyat diminta terus menyokong pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST bagi memastikan matlamatnya untuk memantapkan ekonomi negara tercapai. Para peniaga juga diingatkan agar sentiasa mematuhi etika perniagaan dan memastikan tiada kenaikan harga dilakukan supaya pengguna tidak terbeban sekaligus menyalahkan kerajaan dengan pelaksanaan GST. Demikian ditegaskan Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Datuk Bolkiah Haji Ismail. Dalam pada itu, beliau meminta pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDN-KK agar terus melaksana pemantauan harga dan mengenakan tindakan sepatutnya terhadap peniaga yang melakukan kesalahan. Beliau berucap merasmikan penutupan program Semarak Komuniti Satu Malaysia K1M di Pitas. Mengenai program itu, katanya, ia platform terbaik menjalin hubungan harmoni dan kerjasama antara K1M yang terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan agama dalam sesebuah daerah. Setakat ini, Pitas mempunyai 3 K1M iaitu di Mempakat Laut, Danun dan Pekan Kanibongan. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman menyatakan perayaan Pesta Regata Lepa di Semporna berjaya menjadi pemangkin pengukuhan perpaduan dan keharmonian dalam kalangan rakyat pelbagai kaum, agama dan budaya di negeri ini. Sambutan Regata Lepa kali ini yang bertemakan Regata Lepa Lambang Perpaduan Budaya Satu Malaysia amat bertepatan dengan semangat Satu Malaysia serta seiring matlamat kerajaan untuk memelihara serta memertabatkan seni budaya dan warisan tempatan.
Demikian ucapannya dalam Majlis Pelancaran Regata Lepa ke-22 yang disempurnakan yang di-Pertuan Negeri Tun Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin di Sempurna. Teks ucapannya disampaikan Menteri Belia dan Sukan Datuk Taufik Abu Bakar Titingan. Terdahulu, Ahli Parlimen Sempurna Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal menyatakan Pesta Regata Lepa kali ini terus mendapat sambutan kerana dihadiri ribuan pengunjung walaupun terdapat beberapa insiden termasuk pencerobohan dan penculikan berlaku di pantai timur Sabah sebelum ini. Sambutan kali ini juga memperlihatkan keunikan budaya suku kaum Bajau yang dapat menarik minat pengunjung dalam dan luar negara. Sempena penutupan Perhimpunan Sastra dan Budaya Negara Serumpun, Teater Pulau Tanpa Cinta dipentaskan di hadapan sastrawan dan budayawan dari negara serumpun seperti Brunei, Indonesia dan Singapura. Teater berlangsung di Kompleks Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara di Kota Kinabalu. Teater yang diadaptasi daripada novel karya Jasni Matlani ini mengisahkan tentang Muhammad Iqbal, seorang penulis yang diburu Tuan Presiden hanya semata-mata karya yang dihasilkan bertentangan dengan kehendak pemerintah. Teater berkenaan merupakan yang keempat dipentaskan oleh Kumpulan Seni dan Teater Bahasa. Berucap merasmikan program itu, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif berharap program berkenaan dapat menyatukan ukhuwah serumpun sekaligus menjadi medan perkongsian ilmu kesusastraan dalam kalangan penulis. Perhimpunan ini dianjurkan Badan Bahasa dan Sastra Sabah dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah dan Gabungan Penulis Nasional Malaysia. Sekian bahan berita dari Sabah petang ini. Seterusnya kita kembali kepada Taufik di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Javinia. Baiklah saudara, tanpa disedari, sudah 32 tahun biduanita negara Allahyarham Puan Sri Saloma meninggalkan kita. Di mata peminat, ia seperti sudah lama berlalu. Namun bagi kakaknya Seniwati Mariani, kenangan bersama adiknya masih segar diingatan. Muhammad Zafli Abdul Jawad menyelami kerinduan menebal Seniwati ini sepanjang pemergian Saloma. Jiwa rasa gelora kasih pada teruna. Saloma, satu nama besar dalam bidang seni suara tanah air. Menyingkap sejarah hidup Saloma, seluruh hayatnya diabadikan semata-mata hanya untuk seni. Banyak belajar menyanyi gaya nyanyian Ella Fitzgerald. Saloma lebih cenderung sebagai penyanyi berbanding lakonan. Pada awalnya, anak kelahiran Pasir Panjang, Singapura ini mengasah bakat bersama Orkes Fajar Murni pimpinan Yusuf Osman. Lagu Pandang Kasih ciptaan Rahmat Ali membawa kejayaan awalnya sebagai penyanyi. Lebih mengagumkan, Saloma di satu-satunya penyanyi Melayu pertama mengikat kontrak menyanyi di klub malam di Australia. Malah, persembahannya itu turut disiarkan di televisyen di sana. Di sebalik pesona seorang bintang, tak ramai yang tahu perwatakan sebenar primadona tersohor ini. Saloma orangnya yang pendiam, dia tak pandai kritik orang. Kalau orang nak cakap pasal dia macam mana, tunggang langgang pun dia tak peduli. Dia tak ambil hati, dia tak balas. Nanti saya yang marah. Mariani turut mengakui adiknya ini terlalu dimanjukan suaminya, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Segala urusan rumah tangga diserahkan kepada kakaknya. P. Ramlee tak suka dia buat kerja dapur. P. Ramlee suruh dia pakai cantik-cantik, kait-kait, buat laboci. Saya masak pergi dapur. P. Ramlee nak apa makan, dia tahu apa saya nak masak. Kadang-kadang kacau kopi pun saya. Dari Gurney Road saya drive untuk kacau kopi. Saya bilang, Sally mana? Dia panggil Sally. Sally tidur. Jadi apa kenangan terindah Mami bersama Allahyarham Saloma? Banyaklah kenangan yang saya tak boleh lupakan. I miss him a lot. I miss him a lot. Dua-dua ni lah. Paling teringat, dia suka makan kat rumah. Suka masak, makan. Suka sekali. Suka. Kegemaran dia makan, saya masak ikan masak terutuk. Ikan cincaru masak terutuk. Itu kegemaran dia. Dan kulit semangka rebus dengan lada hitam. Ikan bilis. Setelah kematian suaminya Tan Sri P. Ramlee, Saloma mula diselubungi kemurungan dan kesedihan. Akibatnya, Saloma ditimpa pelbagai penyakit sehingga menyebabkan dirinya semakin kurus serta tidak bermaya.
Pada tanggal 25 April 1983, Saloma menghembuskan nafas terakhir di Hospital Asunta Petaling Jaya di usia 48 tahun. Pemergian Saloma sesungguhnya meninggalkan kesan mendalam kepada Mariani. Masyarakat amat berbangga dengan kemerduan suara Saloma. Namun, lara di hatinya tiada siapa yang tahu. Muhammad Zafri Al-Berjawat untuk RTM. Baiklah saudara, Siang Nasional 5 menyusul selepas ini laporan meteorologi bersama dengan Muhammad Hafiz Kasim. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Negara kita pada ketika ini masih lagi dipengaruhi tiupan angin yang datangnya dari arah timuran dengan kelajuan angin yang bertiup antara 10 ke 30 km sejam. Dan untuk itu tiada sebarang amaran angin kencang dan juga laut yang bergelora yang dikeluarkan oleh Met Malaysia bagi mana-mana kawasan perairan negara buat masa ini. Kita beralih pula ke paparan imej radar terkini bagi melihat keadaan cuaca semasa dengan lebih terperinci. Pada petang ini, hujan berserta ribu petir sedang berlaku tertumpu di negeri-negeri sebelah pantai barat semenanjung Malaysia, termasuk juga di 1-2 tempat di negeri Pahang. Hujan yang sedang berlaku di beberapa kawasan di semenanjung Malaysia ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Untuk negeri Sabah dan juga Sarawak pula, di negeri Sabah juga pada sebelah petang ini, hujan berserta ribut petir turut sedang berlaku melibatkan bahagian pantai barat, begitu juga di 1-2 tempat di bahagian Sandakan. Lain-lain bahagian di negeri Sabah termasuk juga di wilayah Persekutuan Labuan buat masa ini masih lagi belum mengalami keadaan cuaca yang hujan. Keadaan yang sama juga dapat diperhatikan di negeri Sarawak di mana hujan berserta ribut petir turut sedang berlaku di hampir kesemua bahagian di negeri Sarawak. Dan keadaan hujan yang sedang berlaku ini dijangkakan juga boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Seterusnya kita ke tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh negara untuk sepanjang hari esok. Sekian saja dahulu dari Met Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.